sarung stokis semua boot. Waktu itu juga pemain Rivaldo sampai salam. Kita kecil-kecil kita tengok Rivaldo dalam TV tau. Ya, betul. Main World Cup kan. World Cup. So bila mana Rivaldo tu muncul depan mata, dia nak kata air mata tu nak jatuh ke tak jatuh, kita tak tahu. Dia cakap dia speechless lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua fans Harimau Malaya? Kita bertemu lagi dalam program Kasih Parab. Lama kita tak ke udara. Hari ini kita bawakan khas kepada anda seorang fans tegar, hardcore daripada JDT, Farhan Khair, ataupun kalau fans JDT biasa dengar FK, betul? Betul. Alright. So Farhan, saya sendiri first time datang ke stadium Lakin ni. So macam you dah berapa lama menyokong Johor, dan stadium ni mungkin dah jadi macam rumah juga, selalu ke sini kan? Betul. Ceritakan asal usul macam mana start follow bola sepak. Sepak Johor. Yes. Bola sepak Johor. Zaman-zaman tu adalah zaman-zaman sebelum tertubuhnya JDT lagi. Wow. So zaman-zaman tu kita pergi ke stadium Stadium Lakin yang boleh kata usang masa tu, tapi kita tak realise yang macam mana dia akan jadi macam awak nampak sekarang ni. So masa tu zaman-zaman adalah zaman Johor FA kan. Kalau di Pasir Gudang kita ada Johor FC. So bila mana Duli Ahmad Mulia Tuan Mahkota Johor merevolusikan bola sepak Johor ni, dia jadikan JDT satu je kan. So dia jadilah home ground yang macam mana awak nampak sekarang ni. So waktu tu dan zaman sekarang sangat-sangat berbeza. Sangat-sangat beza. Memang sangat beza. Okey. Kalau kata dah bermula daripada sebelum jadi secantik ini. So boleh ceritakan tak pengalaman berada di stadium waktu tu? Mungkin parking tak payah berebut kan. Nak duduk dekat seat pun boleh kaki berlunjuk. Masa tu macam mana? Macam tu macam mana? Masa zaman dulu, kita orang kata kalau kata game tu start pukul 8.30 kan, kita datang atas suku kita dah sampai dah. Waktu tu kita datang berlenggang lagi tau. Kita berlenggang lagi datang. Orang kata kedai-kedai jirai jualan kat sini semua banyak. Kita boleh beli makanan kan, boleh datang lagi. Orang kata masuk pun tiket pun alah macam tu je. Tak payah rushing-rushing kan? So bila mana JDT ni revolusi tahun 2013-2014 tu, dia jadi macam satu impact kan. Bayangkan Stadium Lakin ni parking dia terlampau penuh. Awak pun datang sampai sini, Lakin ni kat tengah-tengah kan. Betul. So bila parking sangat penuh, ada yang saya pernah parking sampai ke stesen bas Lakin. Oh. Saya jalan kaki ke sini. Serius? So maknanya di kawasan Stadium Lakin dia penuh dengan manusia, penuh dengan fans lah. Tak kisah fans home ke fans away ke. So berbeza, sangat berbeza betul. Okay, tapi time tu waktu orang lain tak berapa nak pandang lah bola sepak Johor, apa yang buatkan awak setia masa tu tengok bola, sokong tim? Okey. Bila mana saya tak boleh nak tipu. Dulu saya pun kita layan bola sepak Eropah, bola sepak Liga 2 kan. Tapi bila mana start Duli Ahmad Mulia Tuan Mahkota Johor bagi impact kepada Johor ni, pasukan Johor ni, saya rasa bertanggungjawab untuk buktikan siapa lagi yang nak support tim bola sepak tempatan kalau bukan kita sendiri. Bukan kata pada penyokong Johor je, juga kepada penyokong lain. So setia ni adalah satu subjek, ayat yang subjektif lah. Faham. So di mana bila mana apa yang kita percaya misi dan visi sebuah kelab sepak, sokong. So macam you tengok progress perkembangan kan. So turning point yang you rasa dah start happy jadi fan jadi itu kejayaan yang mana dulu? Yang first? Maksudnya first Liga Super. First juara Liga Super. Wow. Masa tu saya percaya penyokong-penyokong lain dia dah fikir macam, wish kita dah capai first objektif ni. So tak mustahil akan capai lagi-lagi. Dan masa tu juga kita alami banyak rintangan lah. Okay. Orang kata kecaman, orang tak suka kita. Fan JDT ni poyo lah, lagak lah macam tu kan. Tapi yang mendidik saya supaya kekal setia di belakang pasukan bola sepak Johor tahun ni adalah bila mana kita setia, orang kecam kita sampai tahap orang nampak kejayaan kita, orang nampak kejayaan kelab sepak tu, dan siapa yang benci tu tiba-tiba suka pula. Maksudnya haters tu actually memang acknowledge you all lah kan? Betul. Okay, sebenarnya FK ni dia bukan setakat fans biasa datang tengok bola, sorak. Dia juga aktif buat posting Facebook dan ramai pihak yang acknowledge juga penulisan dia. Boleh ceritakan tentang penulisan Facebook semua tu? Sebenarnya saya start membuat posting di Facebook ni adalah untuk mendidik daripada tiada followers tu.
Benda tu cerita tu dia touch tu. Dia touch Silakan bro, ini masa you. Dia bila kita niat kita nak mendidik semua penyokong, tak kisah penyokong luar atau penyokong Johor Darul Takzim, kita just nak ajak orang menyokong dan menyokong secara profesional. Dan bila mana saya keep on continue doing it, buat posting. Objektif utama adalah mengajak penyokong datang ke stadium, penuhkan stadium. Boleh ingat tak posting yang pertama tu tulis apa? Posting pertama. Posting pertama 2013 adalah revolusi bola sepak Johor Darul Takzim. 2013. Masa tu dah dapat perhatian? Belum lagi. Okey. Belum lagi. Teruskan progres penulisan. Silakan. Belum lagi. So daripada posting, hari demi hari saya pergi ke away day. Alright. Saya buat juga posting, saya share until kelab bola sepak Johor Darul Takzim dapat peluang untuk bertanding di FSC Champions League. So saya mengikuti perkembangan juga, saya korbankan jiwa dan raga saya pergi ke Jepun, saya pergi ke Korea Selatan, dan 2020 saya pergi ke Jepun lagi. Bila mana saya berjalan bersama untuk menyokong kelab bola sepak Darul Takzim ni, saya buat posting, berkongsi, niat saya berkongsi kepada penyokong, dan mungkin dia macam luahan hati. Bila luahan hati ni dia jadi macam orang kata ikhlas. So bila orang baca dia tangkap feel. So bila di Facebook ni, kenapa saya suka luahkan di Facebook ni, bila kita posting, bila orang komen kita tahu reaction orang tu kan, dia orang kata two way interaction lah. So bila mana dia cakap bagus FK share benda ni, dapat juga kita orang rasa walaupun kita orang tak pergi. So benda tu membakar semangat saya lagi untuk kongsi. Actually FK tadi cakap keluar pergi Jepun, pergi Korea, memang semata-mata untuk support JDT. Betul. Pakai duit sendiri. Betul. Bukan sikit amount jumlah kos yang nak dikeluarkan. Betul. So keluar sendiri, support sendiri. Berbaloi tak? Alhamdulillah berbaloi. Orang kata momen tu tak boleh beli. Jiwa dan raga saya, jiwa dan hati saya ni hanya untuk bola sepak Johor Darul Takzim. Hanya untuk JDT. So bila pergi keluarkan kos yang banyak, buat posting dan dapat reply yang positif, itu sebenarnya kepuasan yang you rasa, betul? Kepuasan yang rasa, dan benda tu juga main peranan dalam hidup saya sebagai seorang penyokong bola sepak Johor Darul Takzim. Apa impact yang paling besar dapat daripada posting Facebook tu? Mungkin seseorang yang besar yang nampak posting tersebut? Saya petik salah satu yang sentiasa bermain di fikiran saya lah. Waktu itu saya di Kyoto. Okey. 2020 saya pergi ke negara Jepun untuk melihat JDT versus Vissel Kobe. Wow, best. Iniesta dia kan? Betul. Wow. Memang perlawanan tu kami sendiri penyokong terpukau dengan Andre Iniesta. Okay, so bila di Jepun ni saya mengambil hampir 2 minggu untuk berada di negara Jepun. So saya letakkan perlawanan JDT Vissel Kobe tu di tengah-tengah. So seminggu sebelum dan seminggu selepas tu saya habiskan masa untuk berjalan-jalan lah. So di sana saya memang travel seorang. So bila mana saya di Kyoto, saya ingat saya pergi Kyoto Bamboo Forest masa tu. So besoknya adalah hari JDT menentang Vissel Kobe di sana. Okey, faham. Ya. So waktu itu saya di Kyoto, saya ada up satu posting kerana waktu itu kenapa saya up posting saya ingat. Besoknya JDT nak lawan Vissel Kobe ni. JDT lah satu-satunya tim bola sepak mewakili Malaysia kan. Betul. Tapi tak ada satu pun media cover. Media event tempatan pun? Okey. So saya rasa bertanggungjawab untuk buat satu posting di Kyoto tu. Saya nak ajak semua penyokong bola sepak tengok perlawanan esok. Mana-mana saya ucap juga, mana-mana penyokong bola sepak Johor yang datang ke Jepun, supaya safe travel dan kita jumpa besok di Stadium Kobe. So nak dijadikan Tuhan, rezeki Tuhan, Tunku Mahkota Dua Yang Mulia Tunku Mahkota Johor repost posting saya tu. Posting saya. Dia notice dan dia repost sekali. Wow. So benda tu saya juga menjunjung kasih kepada Yang Mulia Tunku Mahkota Johor sebab dia nampak objektif kenapa saya buat tu. Itu benda yang paling saya ingat. Bro, apa perasaan bila dapat tahu Tunku Mahkota repost? Dia terkejut, kadang-kadang dia tak percaya. Dia macam tak percaya pun terkejut. Tapi bila mana kita tahu owner club kan, bila kita cerita pasal kelab sepak tersebut, club owner tu dia notice kita buat, saya sendiri sebagai penyokong lah tu, kita bersyukur, Alhamdulillah. Maknanya hubungan, kita tahu Tunku Mahkota Johor pentingkan penyokong, pentingkan sokongan penyokong. Dan kalau cerita posting-posting ni banyak lagi dia bawa saya ke depan.
Oh, bukan itu je yang dia share. Dia ada berterusan kesinambungan lepas tu. Selepas tu ada jugalah. Ada tak sebab dia selalu share posting FK, dia ada datang berjumpa, panggil jemput you datang menghadap ke? Kerana posting-posting saya di Facebook juga, ada satu ketika tahun 2019. Waktu itu pihak Johor Sultan Tigers Okey. ada buat satu video pendek. Video Satu pendek. Pertandingan video pendek. Okey, alright. Pertandingan video pendek. Waktu itu adalah 30 hari Jun adalah hari jadi Duli Yang Makmuli Tunku Kota Johor. Okey. So sempena malam tu video pendek tersebut, jikalau menang video tersebut, anda boleh beraksi di malam JDT All Stars. Dan Okey. saya ambil semua pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang penyokong Johor, saya jadikan sebuah video pendek. Compile semua lah. Compile semua. Alhamdulillah video tersebut diperkenan dan saya dikurniakan peluang untuk beraksi di malam JDT All Stars. Kira menang lah. Menang. Wow. So beraksi dengan All Star, tak silap saya Edgar Davids, Betul. Rivaldo. Satu tim. Okey, ceritakan pengalaman main All Star. Pengalaman tu saya ada kongsikan dalam TMJ juga main juga sekali kan? Betul. Wow. Okey, share pengalaman. bermain dengan semua legenda bola sepak dunia. Tu bukan perkara yang orang kata saya selalu selitkan saya punya ayat dalam setiap posting Facebook saya ni. Menjadi seorang penyokong bola sepak JDT, ia adalah ibarat mimpi jadi reality. Being a JDT fans is all about dreams come true. So posting berkenaan dengan malam JDT All Star ni, saya quotekan dia sebagai dream come true lah. Okey, faham. Dream come true. So malam tersebut, bila mana saya datang ke Stadium Lakin ni, saya dilayan sebagai seorang pemain dan sebagai seorang, saya tak boleh cakap VIP, tapi kita dilayan sebagai, walaupun kita sedar datang hanya bawa kasut bola, di assist masuk ke dalam tempat persalinan, jersey ready, seluar jersey ready, sarung stokis semua good. Waktu itu juga pemain Rivaldo sampai salam. Kita kecil-kecil kita tengok Rivaldo dalam TV tau. Ya, betul. Main World Cup kan. World Cup. So bila mana Rivaldo tu muncul depan mata, dia nak kata air mata tu nak jatuh ke tak jatuh, kita tak tahu. Dia cakap dia speechless lah. Datang pula Edgar Davids. Waktu itu yang satu tim dengan saya, Edgar Davids, Rivaldo, Claudio Canigia, Bebeto. So tu adalah idola-idola ketika waktu kecil. Betul. Dan saya dikurniakan peluang oleh Duli Yang Makmuli Tunku Kota Johor untuk bermain bola sepak bersama mereka adalah satu benda yang saya takkan boleh lupa sebagai seorang penyokong JDT lah. Memang tak boleh lupa. Wow, hadiah yang paling besar tu. Bukan setakat penyokong JDT je yang impikan peluang macam tu. Macam satu Malaysia, satu dunia pun nak main dengan diorang. Okey, so dalam permainan tu berapa minit dapat main dengan 15 minit. Okey. Waktu tu 15 minit sebab kita bagi peluang lah tu. Lagi tu dia kaget, gigil tu semua ada. Dia serentak tau. So bila kita di waktu itu Stadium Sultan Ibrahim belum wujud. So Stadium Lakin ni adalah benda yang orang kata sangat-sangat orang kata diidolakan lah. So bila mana kita dapat peluang duduk di bench tu kan, so masa tu lah momen saya nak habiskan 70 minutes. Biarlah bola sepak jalan dulu, kita habiskan momen duduk di bench, tengok stadium penuh. Baru saya dapat rasa macam ni pemain rasa. Selama ni kita di stand tengok pemain, so sekarang saya di bench, saya tengok pula penyokong. So bila dikurniakan peluang tu, saya dapat rasa pula macam mana perasaan bermain di, kita pun sedia maklum Padang Stadium Lakin macam mana. Bermain pula dengan legenda bola sepak dunia. Ada juga pemain-pemain JDT. Saya dah dapat satu crossing Rivaldo, saya minta. Masa tu Rivaldo nak bawa bola. So saya lambai, saya minta bola. Saya cakap macam mana sekalipun kalau Rivaldo crossing bola ni, saya mesti kejar. Okey. Pancit tak pancit, dia cerita lah. So momen tu memang saya dapat lah, itu memang. dia cross dapat tak? Dapat. Ada video tu lagi, masih simpan lagi. Oh ya. Masih simpan lagi. Oh gila. Okey, so bila dapat peluang yang sebesar tu, yang semua orang mungkin memang idamkan tapi tak dapat, you dapat. So rasa sayang kepada JDT tu berkali ganda bertambah. Macam mana perasaan lepas tu? Saya waktu ketika itu saya rasa inilah bila ikhlas ni kita menyokong, insya-Allah satu hari nanti akan dikurniakan. Ada dapat balasan dia, ganjaran dia. Ganjaran. So saya seru pada semua penyokong, terutamanya penyokong JDT, sokonglah kelab tanpa belah bagi kan. So macam mana pun sebab saya boleh cakap yang sama juga, dia kelab mana-mana sekalipun. Betul.
InsyaAllah satu hari nanti kelab akan nampak kita. Okay bro, itu yang hebat-hebat yang manis. Tapi sebelum dapat manis mesti ada pahit dia. Betul. Okay, kalau ada satu simpan lah yang benda yang paling pahit masih terbuku dalam hati tu, waktu bila agaknya rasa? Waktu itu Ada kenangan tak? rasa 2014 di Stadium Darul Mamuk. Okay. Yang waktu tu yang kita Yang sampai duduk dekat betul track tu? betul. Itu lain macam. Keluar stadium pun lambat. Sampaikan yang paling saya ingat waktu tu dulu yang Mahmud nombor 7 patah balik ke stadium untuk lihat. Pastikan semua selamat. Yes. Itu perlawanan paling gila lah. Mana pernah ada penonton duduk sampai dekat track kan? Wow. Pengalaman pahit lagi. Dia pahit tapi manis juga Saya pergi Kobe jadi kalah teruk. Tapi pengalaman tu best. Macam tu. Kalah dengan better team dia tak rasa lah kan. Okay. So sebagai penyokong fan mesti fans JDT mesti siapa pun setuju yang bawa perubahan ni TMJ. Okay, so kalau diberi ruang untuk sampaikan ucapan kepada TMJ sebagai penyokong yang memang tega ni, apa yang you nak cakap? Terima kasih penghargaan kepada TMJ kerana bawa revolusi ni. Apa yang you nak sampaikan? Kau tunggu. Terima kasih Tunggu. Dulu tahap sekarang ni macam yang Tunggu cakap, tapi dia dah more towards terima kasih Tunggu, dan saya akan sentiasa ada jika diperlukan. Dan kepada semua penyokong JDT, hadir ke stadium kerana bila stadium penuh ni kita akan bagi satu hadiah kepada Duli Ahmad Munir Johor. Itu je yang Duli Ahmad Munir tu memberikan. Penuh ke stadium, sokong populasi kita, luaskan kuasa semua Johor. FK. Luar biasa bro. Sebab macam kita banyak dengar suara fans kan, tapi kita pun tak sedap dengar bila orang kata penyokong Johor ni banyak yang fake je. Glory Hunter dah menang baru datang, tapi hari ni kita jumpa bro. Kita jumpa yang sejati ni. Satu pesanan untuk semua yang cakap-cakap macam tu lah. Penyokong, saya panggil, tak boleh panggil penyokong gelap, kita panggil penyokong rahsia. Secret admirer orang kata. Jikalau ada di Johor nak tengok bola atau segan atau malu, boleh kontak saya di Facebook. Saya boleh bawa datang ke Stadium Sultan Ibrahim. Saya boleh entertain sebagai seorang penyokong bola sepak Johor. JDT adalah untuk semua. JDT for all. Jangan risau. Wow. So, terima kasih kita ucapkan kepada FK kerana sudi meluangkan masa. Terima kasih. Saya walaupun bukanlah penyokong JDT tapi rasa semangat tu. Sebab saya faham setiap negeri pun ada penyokong yang macam ni dekat negeri masing-masing. Dan hari ni kita dapat jumpa yang sejati untuk JDT. Ini memang luar biasa. Okay? Terima kasih kepada anda semua fans Harimau Malaya kerana menonton program ni. Download apps terbaru kami, follow semua social media dan subscribe YouTube kami gratis guys. Jumpa lagi untuk konten seterusnya. Bye-bye. Teruskan ke semua Johor.